Okey, kita sambung balik modul kedua berkenaan dengan stringing dengan rigging punya method. Dalam rigger ni dia akan ajar stringing jugalah. Okey, basically saya akan go through benda-benda yang teori saja. Practical kita akan pergi ke site, dan juga untuk practical kebanyakan ni kita akan tayang video lah. Kita tengok video ni sebab dalam video tu dia akan ajar lagi detail lagi macam mana kita nak pasal cari ikatan. So yang ni modul kedua, stringing dengan rigging. Okay, stringing dengan rigging ni dia lebih kurang sama. Rigging ni cara cari ikatan, stringing ni orang yang betul-betul jaga tempat tu dengan kontrol barang tu lah. Okey, apa dia punya lifting tackle dia? Apa barang-barang yang perlu ada untuk kerja-kerja stringing dengan rigging ni? Adalah sling, ropes, shackles. Okey, sling ni dia ada rope, dia ada chain ataupun dia ada webbing, apa-apa yang maksud tu semuanya kita panggil sling. Rope, tali, shackles, ini adalah shackles. Nanti kita tengok berapa jenis shackle yang kita ada pasaran. Swivel kebanyakan dia kita tak pakai. Okey. Rings pun tak banyak pakai. Tailor-made tackles memang tak pakai langsung dekat sini. Kebanyakan dia mungkin maybe oil and gas dekat pelantar dia orang pakai. Coupler, sockets, eyeball, frames and spreader, plate lifting clamps, tailor-made tackles. Okey, kebanyakan ni semua tak pakai. Apa yang kita kebanyakan pakai? Kita pakai sling, rope dengan shackle. Ini adalah tiga benda yang common sangat yang kita pakai dekat tapak pembinaan. Okey, untuk sling and rigging ni kita kena faham dia punya terms and definition. Dia punya terma-terma dia. Okey, dia dipanggil sebagai competent person ataupun qualified person, iaitu seseorang yang telah attend training ni nanti, okey, dalam lifting, rigging ke dalam rigger. Selepas dah pass, okey, dia akan dipanggil sebagai seorang rigger. Grommet adalah endless wire rope sling. Okey, yang ni nanti kita akan tengok. MBL, minimum breaking load of the lifting tackle ataupun breaking load kita panggil MBL. Yang ni definition ni nanti masa training ke mana-mana, ataupun kalau kamu tengok barang-barang yang kita beli berkenaan dengan lifting, kebanyakan dia akan tulis MBL, SWL ataupun WLL. Sekarang ni SWL ni tak banyak pakai dah, semua pakai WLL. Okey. MBL ni maksud dia minimum breaking load, iaitu breaking load tu bermaksud tahap keputusan dia, putus. Setiap barang-barang yang kita pakai, sama ada rantai ke apa, dia ada dia punya tahap putus tau. Okay, macam mana mereka tahu tahap putus dia? Sekarang ni saya pakai satu tali kan. Satu tali, ada satu tali, saya tarik, you tarik. Bila you tarik sekejap, 1 minit okey. Lepas 2 minit dia putus. Betul? Kenapa dia putus? Sebab saya kuat, dia kuat, saya tarik, beban dia, fracture dia, dia menjadikan dia benda tu terputus. Okay, itu yang dipanggil sebagai breaking load. Breaking load. So setiap barang-barang mengangkat yang kita pakai mempunyai breaking load dia. Okey, tahap keputusan dia. Tahap dia punya putus. Okay, nanti sekejap lagi bila kita pergi detail lagi, saya akan ajar macam mana kita nak mengenal pasti benda tu, dan macam mana kita nak buat kiraan untuk mengenal pasti dia punya tahap putus dia. Dan juga dia ada safe work loads, SWL. Pernah nampak tak ayat ni ataupun perkataan ni? Dia tulis macam ni. Dia tulis safe workload dengan satu angka beban, berat. Safe workload adalah, safe adalah selamat, work adalah kerja, load adalah beban. Beban load yang selamat 4 tan. Ataupun dia tulis WLL bermaksud
sesuatu kerja, dia ada dia punya beban berat. Bukan semua barang-barang yang kita pakai untuk mengangkat boleh diangkat untuk apa-apa jenis barang tersebut. Dia kena ikut dia punya tahap kekuatan ataupun braking factor yang telah ditetapkan oleh manufacturer, pembuat dia. Pembuat dia akan tulis dekat situ berapa tan yang boleh diangkat. Ada setengah dia tulis WLL, World Load Limit, ataupun SWL, bermaksud Safe Work Load. Okay, dalam sini kalau kamu tengok dia tulis apa? Cuba tengok lagi. Dalam ni dia tulis apa? W berapa dia tulis? WLL berapa? 6.5 ton. WLL 6.5 bermaksud dia punya workload limit dia adalah 6.5 ton. Bermaksud dia hanya boleh bekerja untuk 6.5 ton. Okey, dia ada di pemikiran juga. Yang ini kita akan tahu dalam lifting supervisor punya training nanti. 6.5 ni bukan kiraan daripada berat beban barang sahaja. Dalam ini kita akan campur berat checker, berat sling yang kita nak pakai, berat sling. Sebab kalau kita pakai rantai untuk angkat, rantai pun ada berat kan? Ya. Berat dia berapa kilo? 20 kilo, 10 kilo sepanjang rantai. 10 kilo. So dia pun berat kan? Ya. Apa lagi? Shackle, rantai, apa lagi? Kalau kita pakai tali punya berat. Okay. Semua ini akan dikira dalam 6.5. Tetapi dalam cuti factor tadi saya cakap apa? Kita kena potong 20. Kita kena minus 25% untuk safety lah. Kalau dia 6.5, saya angkat 6.5, nanti kalau apa-apa berlaku, macam mana dia mau berkasih balance? Dia tak boleh bagi balance kan? So kita potong 25%. Itu nanti lifting supervisor punya tadi saya ada. Tapi saya just nak bagi you all faham apa tu maksud safe working load ataupun workload limit. Itu adalah definisi dia. Okey, tagline adalah satu tali yang akan diikat semasa kita bekerja mengangkat. Sebab bila dia dah crane dah pergi untuk tinggi, you tak boleh pergi pegang barang tu. So you kena ada tali, dan tali itu kena ni. Okey, tagline tu ikat dekat mana? Sekarang ni ada crane. Saya tak pandai lukisan, macam ni kan crane. Okey, di boom, dia turun. Okey, ada barang. Sekarang saya ada satu tali. Okey, ini tali saya kena ikat dekat mana? Dekat mana? Dekat mana? Potong sini lah. Pas sini ya. Okey. Turun itu lam. Pas ini ada sakit. Lima kantung sini sama lagi. So ini tadi ikat dekat mana? Tali. Nah, ini tadi. Ini kita ikat di sini lah.
So ini tali ikat dekat Ini. sini. Ya. Okey. So macam ni. Tengok. So ini tali you ikat macam ni. So bawah ada warna padang. Okey. Siapa lagi nak cuba? Siapa yang cakap betul ataupun siapa cakap salah, saya nak cuba. Ada siapa-siapa nak cuba? Tali ikat dekat mana? Ataupun just cuba je. Tak ada salah, tak ada betul. Kalau salah kita betulkan, kalau betul bagus. Siapa dah cuba? Tahu ikat mana? Situ kau orang tahu. Betul. Apa yang cakap? Kalau ikutkan Ikat kasih barang, tak ada. ikat Ikat kasih barang. mana ikat? Mari tulis. Ini barang kan? Okey. Sini ikat, tak ada sini. Okey, sini ikat dekat barang kah ataupun dekat itu shackle? Barang-barang. Barang. Okey. Bagi tepukan kepada dia. Bagi tepukan kepada dia. Betul. Okey, ada sebab dia. Kenapa tagline dia perlu diikat dekat barang dan bukannya dekat shackle ataupun bukan dekat sini? Ataupun bukan dekat sini. Saya pernah nampak banyak tempat diikat dekat sini. Rantai. Ataupun diikat dekat sini. Ataupun diikat dekat shackle. Shackle okey lagi, boleh diterima. You dah ikat shackle, dah masuk. Okey, you tengok tak ada tempat, berat dia besar, you nak ikat dekat sini pun boleh. Tapi jangan dekat dia punya webbing ke ataupun dia punya ni. Okey, contoh kenapa saya cakap begitu. Contoh, sekarang dikatakan rantai dia macam ni. Ini barang dia. Barang dia. Contoh dia pakai webbing lah atau rantai. Dia macam ni. Pusing. Dan you pergi ikat dekat sini. You ikat tadi dekat sini. Satu orang pegang. Bila dia ni atas, apa orang bawah dia akan buat? Apa orang bawah tu akan buat? Dia akan tarik kan? Time tarik tu, apa yang akan berlaku dekat sini? Dia akan bergerak ke ataupun dia akan dekat posisi yang sama? Dia akan bergerak kan? Benda ni sebab dia tarik. Sebab dia ikat kat sini, and then bila dia tarik kat sini, apa yang berlaku? Tali takkan putus, tapi mungkin benda ni dia akan lari pergi sini. Sekarang crane pergi situ, you tarik macam ni. You ini tali, you tarik sini, tapi crane pergi sini. Apa jadi? Dia akan keluar kan? Bila dia keluar, dia akan jadi apa? Sengit. Sebab dia main center, tak betul. Bila you ikat, you ikut center kan? Okay? So bila kamu buat macam ni, kalau kamu ikat dekat beban, bila kamu tarik berat beban saja. Kamu tak tarik ini. Selalu ingat, jangan kacau barang-barang yang kita pakai untuk mengangkat. Webbing sling jangan kacau. Kalau webbing sling kita kacau, kalau dia lari daripada yang ni, dia punya COG dia lari, kita panggil ni COG, Center of Gravity. Pertengahan gravity dia lari, apa yang dia laku? Habis. Macam ni lah. Sekarang ni saya pegang. Sekarang dia okey kan? Okey, bila tali tu dia lari, apa jadi? Habis. Itu maksudnya. Faham? So sebab tu tagline kena ikat dekat mana? Dekat
barang ataupun dekat shackle. Tapi shackle tu jangan bagi dia ni lah. Setengah tempat dia pakai shackle tapi dia buat lilitan dekat sini. Lepas tu dia pakai shackle untuk bagi dia kuat untuk tarik. Jangan dekat sini. Kalau begitu jangan ikat. Okey, ikat dekat barang. Ya. Okey, cantik. Thank you. Okey, test certificate biasa untuk setiap barang barang mengangkat dia keluar dengan sertifikat dia. Sama ada shackle, sama ada webbing, sama ada rantai, dia ada di punya test certificate. Lepas dia punya test certificate tu dah luput, biasanya kebanyakan kita akan hantar pergi ke third party untuk buat inspection dan kita akan bawa sertifikat baru ataupun dia akan letak tag inspection baru. So itu kita kena check. Okay, definition. Biasa kita panggil ni U kan. Okay, kalau tebal betul, ini adalah basket punya style. Kita panggil basket. Yang ni kita panggil choker. Choker tu maksud dia cekik. Choker. Choker ni kita panggil choker. Kita panggil cekik. Ini kita panggil choker. Okey. Dalam bahasa panggil apa? Ataupun construction term panggil apa? Sebab satu-satu site dia ada satu-satu cara. Dia panggil dengan nama-nama lain. Okey, ini straight atau vertical kita panggil. Ini adalah master link. Ini adalah master link. Dia punya D-ring tu yang kita pakai untuk rantai. Okay, ini adalah wire rope. Okay, cuba tengok betul-betul ni. Wire rope ni, ini adalah cara dia buat strand dia. Dia ada core, dia ada strand, dia ada wire. Kalau kita pecahkan lagi, kalau kita tengok, kadang-kadang kita potong tengok, dia keluar macam ni. Macam ni gambar dia. Okey, yang ini core, yang pertengahan. Yang ni strand. Dalam strand tu, dia ada dawai kecil-kecil yang macam disulam-sulam-sulam, jadikan dia strand. Dan setiap strand tu digabungkan lagi, jadikan dia satu core, satu rope. Dia ada dua jenis ni lah. Macam ni. Dia ada wire, dia ada center, and then dia jadi satu strand. Dan strand ni bila digabung dengan dia punya core ni, dia jadi satu wire rope. Sebab tu dia kuat. Dia bukan macam satu-satu dawai kecil-kecil dia cantum. Dalam satu rope tu dia ada banyak cantuman dia. Sebab tu dia kuat. Okay, causes of rigging failure. Tadi kita tengok crane failure. Kenapa crane boleh berlaku accident? Yang ini adalah causes of rigging failure. Kenapa cara-cara ikatan kita gagal? Yang pertama, dia exceed rated capacity. Maksud dia lebih daripada capacity dia. Sebab mungkin dia tak check dengan dia punya barang yang nak diangkat, berapakah dia punya rated capacity dia. Mungkin dia tak periksa dengan betul. Bila rated capacity dia lari, dia lebih daripada apa yang tertulis di sini, maka berlakunya accident. Rigging dia tak betul. Improper hitch, cara ikatan yang salah. Bila ikatan dia salah, ataupun bila untuk nak pakai direct dia pergi buat choker, ataupun untuk nak pakai choker dia pergi buat direct, salah. Dari segi cara-cara ikatan tu pun boleh mengakibatkan accident ataupun failure, kegagalan. COG issue, center of gravity. Center of gravity tu maksud ada satu barang nak diangkat. Sekarang ni saya nak ikat.
setengah barang tu dia ada hook kan, setengah dia tak ada hook. So bila dia tak ada hook, apa yang saya buat? Saya buat choker. Saya ambil rantai, saya buat lilitan. Saya pusing. So sebelum saya pusing, saya akan tengok berapa jauh barang ni, dan saya akan tengok dia punya center di mana. Dari center baru saya akan tarik. Baru saya akan pusing. Contoh kalau saya tak ambil dia punya center, pertengahan dia, saya datang, saya ikat saja, apa berlaku? Itu sengit. So bila sengit, barang jatuh. COG dia, tak betul. COG bermaksud center of gravity. Gravity dia. Okay, shock load. Turun, tiba-tiba pop sekali. Dia bagi kejutan. Shock tu kejutan kepada barang tu. Dia akan goyang, prop, jatuh. Damage, fatigue equipment, damage during lift, kegagalan semasa mengangkat, ataupun homemade lift point failure. Homemade lift point failure, dia sendiri buat barang-barang mengangkat tu. Zaman dulu adalah, zaman-zaman dulu dia orang pakai macam tu. Zaman dulu mana ada webbing ke, semua dia orang sulam sendiri. Kalau tahu orang Sabah, Sarawak, dia pandai sulam. Orang Iban, oh, mereka memang pandai. Nak sulam macam mana dia orang boleh sulam. Dia orang memang pandai dalam bab tu. So dulu punya ni, tapi sekarang kita dah ada regulation, kita kena ikut kita punya regulation. So homemade lift point ni memang tidak dibenarkan langsung lah. Okey, modul ketiga kita akan masuk ke identification dan inspection. Mengenal pasti dan cara untuk membuat inspection, pemeriksaan untuk barang-barang mengangkat kita. Okey, untuk membuat inspection ataupun pemeriksaan, dia perlukan 3 benda ni yang paling penting untuk digunakan untuk membuat pemeriksaan. Cara-cara yang kita menggunakan. Yang pertama, kita akan buat secara visual, secara penglihatan. Sekarang ni ada barang dekat sini. Yang pertama kita lihat dulu kan. Okey, saya akan melihat dulu. Ini adalah cara yang pertama. Kedua, dari segi penyentuhan, sentuh. Saya baca, saya ada mata, saya boleh tengok dan saya akan sentuh tengok. Okey, ataupun kalau webbing, saya akan sentuh webbing ni. Saya akan tengok ada tak apa-apa kecacatan ataupun kerosakan. Yang ketiga, smell, bau. Kalau barang ni habis kerja tak simpan dengan betul, buang sebelah kandang anjing, next day bila bau, ada bau apa? Bau tai lah. Betul kan? Kalau balik dekat store, kita belah kucing dekat situ, kucing tahulah dia pergi berak macam mana kan, ikut suka hati. Ada apa? Kena ni, nanti bila bau, ada bau apa? Tai kucing. Tak, bukan macam tu. Okay, kenapa dia cakap bau? Kadang-kadang dia akan terkena kesan minyak. So bila kena kesan minyak, macam mana kita nak tahu? At least kita bila bau, dia ada rasa minyak dia, bau minyak dia. So itu ada salah satu cara. So kita ada 3 jenis cara untuk membuat inspection, iaitu dari segi penglihatan, menyentuh untuk rasa dia punya ni, dan juga daripada bau dia. 3 jenis. Okey, ini ada shaker. Okey, shackle ni dia ada 3 jenis shackle di pasaran dan digunakan. 2 jenis. Dan daripada 2 jenis ni, dia terbagi kepada 3 type. Yang pertama dia panggil anchor.
Yang kedua dia panggil chain, rantai. Sebab dia macam rantai kan. Ini macam anchor. Okay. Kalau kita punya terma construction, biasa kita panggil ni apa? U-shackle. Sebab dia bentuk U kan. Okay. Yang ini kita panggil D shackle. Nampak macam D kan? Ada kan? Salah. Sorry. D shackle, U shackle. Nampak macam U kan? Okay. U shackle. Dan ini adalah kalau terbalik dia nampak macam apa? D kan? D shackle. Sebab dekat construction kita tak boleh lah pakai P ambil itu pin chain shackle. Harap orang tu faham ke? Tak faham kan? So dalam construction kita ada kita punya term kita sendiri, iaitu kita panggil D shackle ataupun U shackle. Okay, dalam D shackle ataupun U shackle dia mempunyai 3 jenis. Yang pertama, screw pin anchor shackle ataupun screw pin chain shackle, iaitu yang ini. Screw. Screw. Ini adalah screw. So kita boleh panggil screw D shackle ataupun screw U shackle. Yang kedua, kita ada round pin anchor shackle. Round pin tu dia tak ada ni thread dia. Dia just cucuk, dia ada pin, kita cucuk pin. Itu yang kedua. Yang ketiga, safety type anchor shackle. Kalau saya nak galakkan, saya akan panggil semua pakai yang ini. Sebab ini lagi selamat. Sebab dia dua-dua kombinasi ni dah ada dekat sini. Dia ada screw. Okey. Lepas tu dia ada bolt. Lepas tu dia ada pin. Yang keselamatan pertama, keselamatan kedua, keselamatan ketiga. 3 jenis barrier dia ada, penghadang dekat sini. So ini yang paling selamat. Sama ada D shackle ataupun U shackle. Okey. Apa yang kita kena periksa? Sama ada D shackle ataupun U shackle. Yang pertama, kita kena lihat 10% cara ataupun kesan pemakaian dia dekat dia punya bow. Ini kita panggil bow. Ini kita panggil pin, skru dia. Okey? 10% bermaksud kita tengok dekat sini cara dia berapa banyak. Kalau cara dia banyak, sudah banyak pakai. Ini saya rasa dia tak pakai banyak. Ini tak pakai banyak sebab kesan cara dia tak banyak. Mungkin baru 50% ataupun baru 15%. Okey, kita kena periksa dia punya kesan pemakaian dia di bow dan juga dekat dia punya pin. Dan yang ketiga, kita kena periksa unusual bend ni ada tak kemik, ataupun D ni dia tukar bentuk pergi V, ataupun bentuk-bentuk lain A, apa-apa alfabet. So kita kena periksa. Macam tadi saya kata 3. Daripada 3 tu kita akan menggunakan 2, iaitu dari segi penglihatan dan juga dari segi penyentuhan. Bau tak boleh lah, tak perlu lah. Tadi bau tak perlu sebab dia straight forward. Kalau ada licin-licin tu, baru kita bau tengok ada kesan diesel ke. Sebab biasa crane operator dia simpan ni dekat mana? Lepas habis dia simpan kat belakang ataupun tepi enjin. Kita lebih tempah lah. So dia ada apa dekat situ.
minyak hiji boleh terkena. So yang tu kita boleh check lah. Okay. Tengok dari segi bentuk dia ada kemek ataupun tidak. Okay, sentuh. Tengok. Cracks or sharp nicks. Crack tu retak. Biasa mata kasar kita kadang-kadang sentuh kita boleh tahu. Kadang-kadang kalau kita tak sentuh kita tak tahu. Kalau nak tahu dia ada crack, kadang-kadang kita hantar pergi lab untuk test. Dia akan buat test untuk mengenal pasti dia crack ataupun tidak. Okey, kalau tak kita just buat visual inspection. Sharp nicks bermaksud kadang-kadang dia kena besi ke apa ke, dia akan kesan potong dia. So kita periksa dekat sini. Kita sentuh dekat sini, kita tengok ada tak boleh rasa kesan tajam dia. Kalau ada, bila kita pakai webbing belt, apa akan jadi? Dia akan terkena dengan kesan potongan dia. Lama-lama webbing punya benang akan keluar. Dia akan putus. So benda tu kita kena check. So apa yang kita kena check adalah 10% cara pemakaian dia, depo, 10% pin, cara kemek ataupun ada tak apa-apa kemek ataupun rosak, ataupun perubahan dengan dia punya bentuk ni, crack, retak ataupun kesan potongan ataupun modification. Ini banyak berlaku dekat construction kan. Buat kerja lifting dalam pukul 5 nak balik rumah. Dia macam bye-bye bangla, saya tahu. Habis si Mopi beli sayur, dia mau beli, balik rumah you orang masak, makan baru tidur. So mau balik cepat. Mau balik cepat buat apa? Habis balik stop. Betul? Bila kita satu hari balik, hari kedua balik, hari ketiga balik, dalam 1 tahun 100 kali balik, dalam ni apa jadi? Dia retak, rosak. Ataupun bila hari tu baling, satu hari pin hilang. Lepas tu next day dia datang nak buat kerja angkat, pin tak ada, apa dia buat? Apa dia buat? Dia pergi ambil biasi. Tengok orang pengalaman ni. Cucuk dekat sini, riba. Betul? Cucuk sini, kasih kemek, ikat, pakai. Dia boleh tahan kuat tak? Yang ini kompoat dia buat khas untuk dia tahan beban. Riba tu dia tahan tak tahan. So jangan buat modification. Saya nak cerita satu benda ni berlaku salah satu projek few years back. Kita buat dekat tengah laut lah, dekat area sini juga tengah laut. Dan masa tu ada satu South African, dia datang untuk buat inspection untuk satu klien tu. Dia bawa main dia specialize dalam crane. So apa yang berlaku, kita tengah pakai crane atas tongkang untuk buat kerja crawler crane. Dan ada dua pengalaman dengan dia. Yang pertama, dia check benda ni, dia reject satu shackle. Dia check, lepas tu dia kata dalam crane punya lah, dia kata this one got modification, we are not going to use this. Dia kata benda ni dah diubah soal, saya tak nak pakai. Lepas tu saya tanya macam mana you tahu? Dia kata yang ini pernah di welding. Pernah di welding, tapi batang kasar tak nampak. Saya sentuh bagi saya okey lagi, tapi dia patah. Lepas tu dia kata call the crane operator punya boss, datang letak ni. Lepas tu dia kata now saya challenge kamu, kamu pergi buat scan, x-ray, saya akan bagi result dekat saya, benda ni pernah modify ke tak. Kamu cakap tak pernah welding, buktikan kepada saya. Orang tu mengaku pernah welding, tapi bagi saya tak nampak. Yeah, dia welding, dia gosok
bagi betul-betul cantik. Kadang-kadang bila diorang cat kan, itu kita kena cat. Bila diorang welding semua cantik, diorang akan cat balik benda tu supaya kita tak dapat kesan benda tu. So yang itu semua akan termasuk dalam modification. Kalau sekali benda tu dah putus, dah retak, jangan pakai. Bila kita buat modify, kita buat sendiri. Kita tak tahu ketahanan dia macam mana. Dia boleh rosak cepat. Okey. Apa yang kita kena check lagi dalam ni? Yang pertama, kita kena periksa dia punya WLL. Ini adalah yang pertama. WLL, workload limit. Semua kena ada. Ada yang jenis alloy tu dia tak tulis sebab dia licin kan. Dia akan keluar dengan sertifikat. So kita kena tahu. Ada setengah dia keluar macam ni, yang bersih ni. So yang pertama kita kena check dia punya workload limit dia 6,5 tan. Inilah. Kalau dekat sini berapa tan? Cuba check kat situ. Berapa tadi kita check? 6,5. So ini adalah penting. So bila kita tengok 6,5, kita dapat tahu, oh, kita perlukan cat yang ni adalah 6,5. Yang kedua, kita kena tengok siapa pembuat dia. Crosby. Kalau macam ni, GRS. Itu apa? Nama company dia. TOSO H. Itu adalah nama company dia. So yang pertama kita kena tahu siapa dia punya workload limit. Yang kedua kita perlu tahu dia punya pembuat dia. Siapa yang buat? Yang ketiga, ini adalah dia punya quality check, approve. Ini adalah dia punya degree dia. Ini degree dia 45 darjah. Itu adalah dia punya degree dia. So ini adalah GRSPWP. Setengah dia akan tulis dia punya kod dia. Macam tengok kan, macam apa ni, setengah barang kita beli dia tulis BS1130. Dia punya standard tu, British standard, AS, American standard. Itu adalah standard dia, piawaian dia. So itu pun kita kena check. So berapa barang kita kena check? Workload limit kita kena check. Kita kena check nama company dia dan dia punya quality dan juga dia punya code dia kita kena check. So far faham? Ada apa soalan? Okey. Yang kedua, kita check kita punya webbing. Ini webbing kita. Okay, nanti kita akan masuk ke rantai pula. Rantai kalau boleh kita tengok direct dekat side. Jadi bagus. Kita sentuh benda tu, kita check. Okey. Webbing kita ni, dia ada dua jenis webbing, iaitu eye to eye ataupun endless. Endless ni dia bentuk dia macam ni, dia bersambung. Dia punya jahitan tu disambung. End to eye adalah mata ke mata. Mata ke mata. Ini adalah end to end, endless punya, end to end punya, eye to eye punya webbing pad. Dan webbing ni dia ada tiga jenis material. Yang pertama nylon, yang kedua polyester, yang ketiga polypropylene.
Kebanyakan dekat sini kita pakai ni, polyester. Yang ni semua polyester. Nylon tak banyak lah saya nampak, tapi kebanyakan construction saya nampak kita pakai polyester. Ini yang dekat sini, dekat pasaran ni boleh dapat banyak lah polyester. So ada berapa jenis? 3 jenis, iaitu nylon, polyester dan polypropylene. Dan webbing ni ada berapa jenis? 2 jenis. Dan 2 jenis ni akan dibuat sama ada daripada nylon, polyester ataupun polypropylene. Okey, apa yang kita kena check? Sebelum tu kita kena check dia punya tag gear dulu. Pemeriksaan tag gear adalah paling penting sekali. Setiap webbing dia datang dengan tag. Mana nampak tak tag ni? Webbing. Setiap webbing kena ada tag. Kalau beli webbing yang tak ada tag, jangan beli dekat kedai. Okey, cuba tengok apa yang ada dalam webbing ni. Apa yang ada dalam dia punya spec ni. Tengok dia punya ni. Kita tengok apa yang ada dekat sini. Saya kata nak pas. Berapa tahun dia boleh berjalan? Okey, tak, you tengok dulu. Nanti itu kita akan discuss, bincang. Okey, lepas tengok pas dekat belakang. Jenis motornya Airnya dibuka bincang macam kematan. Situ memang tak nampak. Okey. Macam shaker, tadi saya tunjuk apa yang kita kena periksa kan. Detail-detail yang kita kena periksa. Sama juga untuk webbing, dia pun mempunyai detail-detail yang perlu kita periksa. Okey, apa yang kita kena periksa? Cuba tengok dekat situ, ada tak nama manufacturer, pembuat dia? Ada tak nama pembuat dia? Ada. Siapa yang buat? Siapa yang pengilang dia? Supertech. Supertech adalah pembuat dia. Supertech. Okey. Yang kedua, dia dibuat di negara mana? Cuba tengok dekat situ. Apa nama negara yang disebut dekat situ? Korea, Japan. Ada, mari sini. Supertex, siapa cakap tadi? Korea. Dia dibuat daripada Korea. So yang pertama ada nama pembuat dia. Yang kedua, nama negara yang dibuat. Yang ketiga, jenis material yang digunakan. Ini adalah material apa dia pakai? Polyester. Dia ada dekat sini, polyester. Ada? Ada. Workload immediate, SWLS. Berapa tan dia boleh angkat? Berapa tan? 5 tan. Dia ini straight. 5 tan. Dia boleh angkat berapa tan? 5 tan. Dia punya length dengan wide. Panjang dia dengan dia punya lebar. So panjang dia ada tulis tak kat sini? 5 meter. Berapa dia punya size? 125 mm. 125 mm. Okey. Apa lagi dia buat? Standard dia. Saya rasa yang ni punya kot. Okay, tengok standard dia. Sini ada tulis tak standard? SNALA 001. Ini serial number.
Ini standard. Okey. EN 1492-1. Ini adalah standard dia. Okey, untuk barang ni polyester ni standard dia pakai BS 3481 PT2 1983. Okey, apa tu BS? British Standard. Okey, kita punya apa standard? Kita punya Malaysian Standard. Bila kita beli barang dia tulis dekat mana? Siri. Kita punya standard dia tetapkan oleh Siri. Siri yang tetapkan. Barang-barang yang kita beli kadang-kadang dia tulis Siri MS. Okay, negara kita, Siri kita kebanyakannya kita bergabung daripada American Standard dengan British Standard banyak. So apa yang British Standard pakai kebanyakan dia kita pakai. Kita ikut piawaian British Standard. So yang ini dia pakai apa? British Standard. Macam ini EN ni dia punya standard lain. So yang ini dia pakai British Standard. Okay, kalau kamu Google, nanti kalau ada masa ataupun sekarang kalau kamu nak Google, cuba masuk Google tengok BS 3481. Kalau kamu Google ni, dalam Google kamu akan dapat dia punya standard dia. Dia akan tulis apa standard ni, apa barang material dia pakai, bagaimana dia punya technical dia, semuanya dia akan tulis dalam ni British Standard ni. Kamu pergi Google, dia akan keluar satu dokumen dekat situ. Okey, name of manufacturer kita dah tengok pembuat dia, negara yang dibuat, jenis material, berapa berat yang dia boleh diangkat, berapa panjang dengan lebar dia, apa standard dia. Okey, safe factor ataupun breaking factor. Okey, breaking factor ni tadi saya cakapkan ada tali. Saya tarik tali tu, dia akan putus. Untuk dia putus tu, tahap putus tu dia ada satu bacaan dia. Beban dia. Sekarang ni saya angkatkan barang. Dia punya tension selalu dekat mana? Dia punya tension tu selalu dekat mana? Tension tu dia punya beban tu banyak dia gantung dekat mana? Bilang dekat tengah. Betul. Dia dekat tengah. Bukan dekat sini. Dia punya tension dekat tengah. So dia punya braking ni dia akan jadi dekat tengah ni. So dia ada dia punya kiraan. So kiraan tu macam mana nak kira? Sekejap lagi saya akan ajar. Tapi kalau kita tengok dekat sini, setiap bearing ni dia akan tulis dia punya braking factor dia. Kalau macam dekat sini, dia punya braking factor 7/1. Kalau dekat sini, braking factor dia 6/1. Yes. Dia tak akan tulis braking factor, dia tulis safety factor dia 6/1. 6/1. Okey, apa tu 6/1? Tutup. Saya ajar. Tutup ni. Okey. Ini berapa tan? Ini 5 tan. 5 tan. 5 tan bermaksud berapa ribu kilo? 5,000 kilo. Okey. Dia punya braking factor tadi berapa saya cakap? Safety factor dia? 6/1. Safety factor dia 6/1. So 5,000 kilo darab dengan 6 berapa? Berapa ribu? 30,000 kilo ataupun 30. So tahap putus dia adalah 30,000 tan. Bermaksud bila dia ditarik, tension dia di pertengahan ni, dia boleh pergi dia punya beban, dia punya tension sampai 30,000. Atau bila saya lepaskan,
Bila dia lepas, dia akan pergi bawah, dia akan melantun balik. So bila dia pergi bawah tu, sebelum dia melantun, dia pergi bawah, pop sekali dia naik kan. Masa tu tekanan dia boleh pergi sampai 30,000. Kalau dia lebih daripada 30,000 akan berlaku putus. Itu adalah safety factor dia. So setiap webbing belt yang kita beli mempunyai safety factor dia. So untuk tahu tahap keputusan dia putus 5,000 kilo, kita kena darab dengan 6 dengan nisbah ni. Macam tadi dalam gambar tu dia tulis 7 nisbah 1. Bermaksud kita kena kali dengan 7. So bila 7 kali dengan 5, kita akan dapat dia punya 35. So dia adalah 35,000. So itu adalah cara kita periksa kita punya breaking factor. Macam rantai pun akan ditulis. Sama juga kita pakai begini. Berapa tan rantai tu, kita kali dengan dia punya safety factor dia, dan kita akan dapat dia punya tahap berapa dia boleh putus. Okey. Buka balik. Okay, safety factor, breaking factor, kita dah tengok dia ada serial number. Pastikan serial number dia betul. Okey, dan juga tarikh dia dibuat. Tarikh bila dia dibuat, yang tu pun akan ditulis dekat sini. Dan dia punya rated capacity of the hitches. Okey, rated capacity of the hitches, tengok dekat sini. Kalau saya angkat direct, kalau 5 tan, dia boleh angkat berapa tan? Dia akan tulis dekat sini. 5 tan lah, lagi senang saya tulis situ. Okey, tengok sini. Kalau direct, dia berapa? Kali 1. Kalau choke, 0.8. Kalau basket, kali 2. Kalau ni, 1.4. Kalau ni, 1. Okey, macam mana nak kira? Senang saja. Kita ambil contoh berapa tan? 2 tan. Okey, bagi tutup. 2 tan ataupun 2,000 kg kali dengan 1. So dia akan dapat berapa? 2 tan. Betul? Okey. Kalau kita nak buat U, dia kali berapa? 0.8. 0.8 kan? Tukar balik 0.8. 0.8. Yes, 0.8. So 2, tutup 2 tan ataupun 2,000 kilo kali dengan 0.8. Dapat berapa? Ada calculator. 1.8. 1.6 tan. 1.6 tan ataupun 1,600 kilo. Ini yang dia boleh angkat. Okay, so ini adalah cara ni. Kalau kita pakai 5 tan punya, kali macam tu juga, 1 ataupun 0.8. Kita ikut cara yang kita nak buat. Kalau saya nak angkat direct, saya buat kiraan direct. Direct senang je, 5 tan 5 tan. Kalau saya nak buat choker, choker berapa tadi? 0. Buka balik. 0.8. Okey, 0.8. U kali 2. Sebab U kali 2 dia dibahagi 2. Dia tambah lagi berat dia. Sebab kita satu ni, kita jadikan dia 2. Daripada ni, kita jadikan dia 2. So dia akan bertambah. Kalau yang ni, sebab dia basket ni dia ada ni kan, macam ni kan. So dia akan jadi 0.45 degree. 45 degree dia. Itu adalah cara pengiraan dia. Okey, saya nak ajar lagi satu. Kamu kena tahu color code dia. Cuba tengok color code dia. Dalam
kalau kod ni kamu pergi negara mana, internationally ini adalah warna dia. Kalau untuk 1 tan dia warna ungu, 2 tan hijau, 3 tan kuning, 4 tan kelabu, 5 tan merah. Betul kan? Okey. 6 tan coklat, 8 tan biru, 8 tan ke atas semuanya jadi orange. Dan ada lagi satu cara untuk periksa. Tengok benang hitam ni. Lain hitam. Kadang-kadang kalau kita tak boleh hafal dia punya warna, kita tengok benang ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tan. Kalau 6, 6. Kalau ungu tu dia akan satu line dekat tengah saja. Lepas tu dia akan 2 tan untuk hijau. Lepas tu dia akan jadi 3 line untuk orange. 3 tan. So yang ni boleh tengok. Kebanyakannya dia datang dengan line macam ni lah. Okay, kalau tak ada line, kita kena tengok daripada jenis-jenis warna ni. Ada beberapa soalan? Okay, dia akan datang dengan sertifikat. Apa yang kita lihat tadi semuanya akan tertulis dekat sini. Nama, material dia ada, nama company ada, panjangnya ada, workload limit dia ada, warna apa ada, minimum breaking strength berapa? 24 tan. Safety factor dia 6, nisbah 1. 24 tan ni 24,000. Kalau anda tahu 3, ni berapa? 4 tan kan? 4 kali 6 berapa? 24. Betul kan? Safety factor dia. Okey, 2 ply, I 2 ply. Ini serial number. Standard apa yang dia pakai? Tadi dia manufacture. Sign. Ini adalah dia certificate. Kena simpan. Auditor datang dia akan check. Ya, ada beberapa soalan. Sama juga dengan rantai, dia pun ada dia punya ni, sama juga dengan rope. Rope pun dia ada dia punya detail dia. Okey, apakah yang kita kena check? Jenis-jenis kerosakan dia. Yang pertama, terkena chemical. Yang kedua, panas, heat. Sebab kadang-kadang dia simpan dekat mana? Dekat enjin. Dia kena panas. Lubang, potongan ataupun koyak. Broken bone stitches. Kita kena tengok dia punya stitch dia, jahitan dia. Fitting ni adalah sebab kita pakai eye to eye. UV damage. Habis letak dekat luar, bawah matahari, UV. Knot. Yang ni pun kena jaga. Kadang-kadang kan dia ada kesan koyak, dia orang tak nak orang nampak, dia ikutlah, dia tak dalam term dia pun knot. Dia tak nak orang nampak. Ataupun setengah orang ingat, bila dia buat knot macam ni dekat tengah-tengah, dia lagi buat. No such thing ya, tempat-tempat. Breaking factor dia sama juga. Kamu ikat macam mana. So, tak perlu buat knot. Wear ataupun abrasion, ini kesan kegunaan dia. So, yang pertama kita 3 jenis. Melihat, sentuh dan juga bau. Yang ni pun ada satu cerita juga. Yang tahu tak kan tadi saya cakap kan. First dia check dengan shaker. Kedua, dia datang, yang tu first time saya belajar. Dia datang, dia bau, dia suruh saya letak semua webbing kat luar. Dia bau, dia letak tepi. Dia bau, dia letak tepi. Ada 2 dia reject. Lepas tu dia kata, these all contaminated with oil. Dia terkena minyak. Lepas tu kita tengok, okey saja. Ada kelah kesan-kesan tokok-tokok hitam sikit lah. So dia kata, cuba bau. Bila bau, ada rasa lah minyak tu. Boleh bau lah. So dia kata, ini terkena dengan minyak, corrosion, tak boleh diguna pakai. So, dia ikut 3 inspection method yang dia pakai. Dia secara penglihatan, dia lihat. So, cara-cara jahitan ni kita kena tengok dengan betul, dengan teliti. Okey, dan juga kita kena rasa dia.
ada kesan koyak dah, apa-apa lagi. Okey. Dan juga kita kena tengok dia punya dari segi heat damage, kesan panas ke, semua kita kena tengok. Sama juga dengan rantai. Untuk rantai, okay, ini untuk rope. Rope ini adalah jenis-jenis kerosakan dia. Okay, cara pemeriksaan tag dia sama juga macam webbing. Kinking, dogleg, kaki anjing, bird caging, sarang burung, severe wear, kesan kegunaan dia, pemakaian dia. Okey, eligible tag yang tidak betul, fitting dia yang rosak, berkarat dengan dawai yang terputus kecil-kecil. Ini semua adalah kesan-kesan kerosakan dia. Okey. Okay, ini warna ni tadi saya dah tunjuk internationally standard, tak ada perubahan dengan warna dia. Ini saya dah tunjuk. Okay, ini kita dah tengok. Okay, fiber rope inspection. Saya pergi habiskan dulu ya sebelum kita pergi set. Okay, fiber rope, tali yang kita pakai untuk tagline. Pastikan kita ulas dia, tengok ada kesan gap macam ni. Yang lain samalah, tengok UV damage, ataupun dia terputus, ataupun dia terpotong sedikit, berlubang, ataupun kena chemical. Yang tu semua kita akan check. Dan juga tambahan kita kena check, ulas dia, kita tengok ada gap. Bila dia ada gap, dia tak grip betul-betul. Contoh macam tangan saya, satu jari ni terputus. Bila saya angkat barang ni, dia kuat tak? Kekuatan dia sebelum saya menggunakan 5 jari tu lain. So sama juga, kalau dia something happen kat situ, kekuatan dia yang dibuat untuk tahan untuk sesuatu beban tu akan berkurang. Mana chain pula? Okay, chain. Chain simple. Kita kena check dia punya link dekat sini, welding dia. Okay, supaya welding dia semua dilekat dengan betul. Tak ada kesan-kesan pemotongan ataupun gap dekat situ. Dan kita kena check dia punya heat damage, ada kesan panas tak, kerana dia simpan kat enjin kan. Yang tu kita kena, kita kena tengok dia punya stretch. Jangan bagi dia stretch begini. Bila dia angkat, dia akan jadi panas tau. Pernah rasa tak lepas dia lepas angkat tu? Pernah rasa tak rantai tu? Kalau boleh, lepas kerja-kerja lifting, kalau sekarang hari ni cuaca tak panas kan, hari ni yang paling best. Lepas buat kerja lifting, cuba sentuh rantai tu tengok. Dia panas. Dan bila panas, rantai tu dia akan ni tau, dia ada stretch dia. So yang tu kita kena check. Band links, ada tak kesan kemek. Dan juga weld spatter, tempat dia punya welding tu kita kena check. Dan kesan minyak tu kita kena check lah. So pastikan tag dia sama juga. Sama seperti kita buat pemeriksaan webbing tadi. Kita kena check dia punya manufacturer, kita kena tengok dia punya panjang berapa, dia punya berapa meter, dengan dia punya safety factor dia, dengan dia punya standard. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita akan berehat untuk lunch. Kita akan rehat untuk lunch.